Okey, untuk cover kertas SPM nanti, okey, kamu kena buat nombor ni lah. Nombor 5, tengok ni, nombor 6 dengan nombor 11. Boleh 5 dan 11. Dan markah dia ialah 15 markah. Ini kita panggil soalan menganalisis. Kita panggil soalan menganalisis kan. Apa tu soalan menganalisis? Soalan yang membandingkan gambar. Dua gambar membandingkan, kamu dapat 5 markah. Ni salah satu cara nak target lah kertas 2. So kamu lah kena target begini lah kertas 2 kan. Jadi tak mesti jawab nombor 1, 2, 3, 4, 5 tak mesti kan. Kamu jawab nombor 5, 6, 11. Okey. So, nanti kita tunjuk satu lagi soalan yang boleh cover juga. Okey, kita mula dengan soalan pertama. SPM 2012-6 Okey, soalan ni. Mari tengok sama-sama. Sedia lah. Kita belum sedia tengok. Dah sedia kan? Okey, tengok sini. Dia kata sini. Bagi rajah, gambar rajah ni. Dia kata berdasarkan rajah, bandingkan kepadatan serbuk besi. Serbuk besi ni serbuk besi kita ada kompas ni. Di kawasan P dan kawasan Q. Okey, kita tengok sini dia punya pengaliran elektrik daripada terminal. Terminal apa tu? Positif ke? Okey, ni elektrik. Kita tanya sikit kamu arus elektrik bergerak daripada terminal apa dia? Positif ke negatif. Bagus. Kalau elektron dia akan bergerak daripada terminal sebab tak negatif yang lebih kurang ke positif. Ni kamu kena pastikan betul. Kenapa arus elektrik bergerak? Sebab elektron yang bekerja. Boleh faham elektron yang bekerja. Okey, kita tengok sini gambar ni. Dia ada serbuk besi atas ni, di atas cardboard. Cardboard ni cardboard ada. Dia tulis cardboard apa ni lah. Cardboard lah cardboard, letakkan serbuk besi dan serbuk besi akan membentuk corak sebenarnya tujuan serbuk besi ni apa tujuannya sebenarnya? Untuk melihat tak daya boleh juga untuk melihat corak medan apa? Medan magnet. Medan magnet. Tapi medan magnet ni kita lebih pada nama elektromagnet. Sebab apa elektromagnet? Datang daripada elektrik. Perkataan elektromagnet ialah elektrik sementara. Boleh Elektromagnet. Magnet. Maksudnya elektrik yang menghasilkan medan magnet. Nampak tak So panggil elektromagnet. Okey, kita tengok gambar tu. Jadi tujuan dia melihat itulah Jadi kita tengok arus, pengaliran arus daripada terminal. Jadi arus akan mengalir daripada sini masuk ke dalam cardboard. Ada lubang ni lubang ni masuk, dia keluar sini ke bawah ni, lalu ke jalan ni dan terus ke terminal negatif. Boleh? Jadi kita tahu arus masuk, arusnya bergerak ke sini. Betul tak? Okey, pada pandangan atas kamu dapati arus adalah masuk atau keluar? Pandangan atas. Ya? Ya, bagus. Arus masuk. Arus masuk Arus masuk maksudnya arus meninggalkan kamu. Dia pergi ke lubang tu. Dia meninggalkan mata kamu. Itu maksud dia Okey, kita apalah itu cerita konsep je. Cikgu saja nak uji sikit konsep. Okey, bila arus mengalir dalam wayar ni, dawai ni, maka medan magnet akan terhasil dan ditunjukkan coraknya di sini. Jadi apa guna kompas ni? Arah. Ya, arah. Arah apa? Ya, arah medan magnet. Jadi kita tengok sini, bila arus masuk, kamu ada tangan kanan. Genggaman tangan kanan. Tangan kanan. Jadi ibu jari tu apa? Ibu jari tu apa? Ibu jari. Genggaman tangan kanan. Buat nama sikit tadi Genggaman tangan kanan. Ibu jari tu apa? Dia ada dua
ibu jari dengan jari lain. Jari-jari yang lain. Betul tak? Jadi ibu jari tu apa? Tak ingat? Arus. Boleh Jari lain? Ni arah arus kan? Arus atau kita panggil arah arus kan? Arah arus tadi. Jari lain apa? Arah apa? Kita jawab apa ni? Ini medan magnet. Arah medan magnet. Faham? Jadi maksudnya arus masuk ni kan? Kalau macam ni arus macam ni lah. Masuk. Faham? Ke dalam. Kalau tidak arus keluar. Jadi arus masuk, jari ni ke mana? Cuba buat. Masuk, jari ni ke? Ikut jam lawan jam. Ya? Ikut jam kan? Jadi bila arus tu masuk, jari tu masuk, maksudnya jari tu akan ikut arah jam. Betul tak? Ikut arah jam. Jadi kompas ni akan tunjuk arahnya ke mana. Cuba tunjuk A, B, mana satu? Ya, A. Kompas dia akan tunjuk pada arah ini. Boleh itu cara nak faham sebab arus masuk. Kita guna genggaman tangan kanan. Right hand grip rule kan. Okey, soalan dah kita soalan kan. Berdasarkan ni, bandingkan kepadatan sebut besi kawasan P dan kawasan Q. Mana kawasan P? Kawasan P ni. Dekat tengah-tengah ni kan. Dari padam ni lah kan. Tengah-tengah ni. Kawasan Q. Di sini. Sini Q. Jadi nak jawab soalan ni, jawab macam ni kan. Mana lebih padat kita tengok? Lebih daripada lah kan. Okay. Kepadatan besi lebih daripada Q. Boleh itu kamu dah dapat markah lah. Ni soalan ni boleh tengok by observation lah. Ada soalan-soalan yang kita boleh guna guna penglihat untuk pemerhatian kita je Okey, C2. Jarak kawasan P dengan kawasan Q dari gelung dawai. Gelung dawai mana? Gelung dawainya di sini. Betul tak? Jarak P. Kita anggap P kat sini lah, senang kan? Q dekat sini. Boleh? Jadi nak jawab dia, cuba jawab. Jarak lebih dekat boleh kan? Lebih dekat okey, lebih rendah. Yang tak boleh lebih kurang. Lebih kurang tak boleh kan? Tak jadi kesalahan tapi tak digalakkan untuk cikgu lah kan? Okey kan? Jarak P kurang daripada Q, daripada gelung dawai. Ini markah 1, ini markah 2. Boleh kan? Okey, yang ketiga, kekuatan medan magnet kawasan P dan Q. Jadi kamu rasa mana medan magnet kuat ni? P ke Q? P lah, dekat lagi kuat lah kan? Okey, cuba jawab. Kekuatan medan magnet pada kawasan P lebih kuat daripada kawasan Q. Okey, kawasan P lebih kuat daripada kawasan Q kan? Okey kekuatan magnet P lebih daripada Q. Ini markah ketiga. Ini soalan ni memang standard format kan? Markah 3. Maksudnya kita banding dan kita buat hubungan. Hubungan dia apa? Dia kata hubungan di antara kekuatan medan magnet dengan kepadatan. Jadi kamu sebelum buat soalan ni, kau cuba cadangan kamu buat apa yang kita tulis tadi. Yang pertama tu tanya apa tadi? Kepadatan kan? Kita beri P, betul kamu ingat Q, betul? Itu macam ni, kepadatan P lebih tinggi, Q lebih rendah. Ni untuk sebagai kita punya panduan ni. Tak boleh jawab macam ni ni sekadar nota kita je lah, nota kaki orang ada. Okey, lagi tu jarak kan? Jarak P lebih rendah, betul? Q lebih tinggi.
Lepas tu kita tengok kekuatan medan magnet. Kekuatan medan magnet. Mana kuat tadi kamu kata P kan? P kuat, Q rendah. Boleh berdasarkan gambar ni. Gambar ni lah. P dengan Q. Boleh Okey, jadi jawapan kita sekarang. Jawapannya apa jawapan untuk di satu ni? Kekuatan medan magnet dengan kepadatan. Apabila kepadatan Kepadatan sumber besi bertambah. tambah, okey. Kekuatan medan magnet bertambah. Okey, Betul kan? Dan boleh juga jawab perkara terus. Tapi cikgu dah galakkan. Kamu jawab macam tadi. Okey. Lagi okey kan? Okey, yang kedua, jarak daripada gelap. Apabila jarak gelap dawai Bila jarak gelap dawai rendah. rendah, okey. Kekuatan medan magnet bertambah. Bertambah. Okey, betul kan? Jarak dia rendah atau dipanggil berkadar songsang lah. Ini markah 4, ini markah 5. Ni soalan ni format dia standard biasanya. Dia suruh apa? Mula banding, 3 markah. Lepas tu hubungan 2 markah. Kadang-kadang ni kadang ada lari-lari sikit lah. Tu dia, format dia macam tu. Okey, kita teruskan soalan lain pula. Kita sikit-sikit lah kan. Terima kasih sekejap. Terima tanda sekejap. Kita dah buat. Kita dah buat yang ni. Okey. Teruskan kepada soalan yang menilai dan mencipta kan. Kita buat soalan yang okey sikit lah. Soalan yang boleh kamu jawab lah. Kita buat soalan ini. Ciri-ciri motor. Boleh? Okey, sebelum kita belajar ciri motor, motor ni ada apa menunjukkan gambar ni. Okey, tak boleh. Kita baca dulu soalan. Kamu tanya pun berpening terus. Okey, baca lah sama-sama. Okey, 3 reka bentuk X, Y, Z. Okey, membina sebuah kipas mudah alih. Jadi, kipas mudah alih kan. Kipas mudah alih. Kecil lah. Jadi, sebuah motor elektrik boleh memusingkan bilah kipas. Memusingkan bilah kipas. Dan ciri-ciri itu. Okey dah. Mana kamu tak apa nak tengok jawapan? Dalam tu ada cerita tak? Nampak tak? Cikgu nak tunjuk kamu yang cikgu ajar ni saya ada jawapan. Tutup dulu. Sekejap lagi kita ada tunjuk jawapan kan. Okey, yang pertama. Ciri-ciri motor. Yang pertama kita tengok. Pertama itu bilangan liritan. Sebelum tu kita tanya, kenapa kita panggil ni motor? Kenapa dia panggil 3 ni motor? Apa tu? Kenapa ni motor dah? Kenapa dia tak panggil dia penjana? Dia panggil dia motor. Kenapa? Cik bukan jawapan. Apa dia? Penjana pun boleh kecil juga. Tak dapat. Apa itu motor semua? Bukan motosikal, motor. Faham Okey, senang je. Motor ni menukarkan tenaga apa ke tenaga apa? Ni soalan masih sekolah rendah lah. Apa fungsi motor menukar tenaga apa tenaga? Apa motor yang terdekat dengan kamu sekarang? Kipas. Okay, kipas. Jadi tenaga apa tukar tenaga apa? Senang ya. Kamu dah betul tenaga biasa basic je tu. Tenaga apa? Tenaga cahaya. Datang cahaya tu boleh pusing. Kamu kena letakkan cahaya lah. Tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Jadi elektrik kepada tenaga kinetik. Faham Jadi itu perubahan tenaga yang berlaku. Jadi kita panggil dia motor. Kalau penjana terbalik. Tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Contohnya dynamo. Dynamo. Bila kamu pusing kayu basikal ke lampu tu akan menyala. Tapi sekarang ada basikal ada. Basikal pakai dynamo. Tak pastilah kat ini.
Okey, kita tengok sini. Kita nak motor yang dapat berpusing dengan baik. Betul. Kesesuaian siri itu. Dia nak motor yang lebih laju. Jadi kamu garis pada ni. Boleh memusingkan bilah dengan lebih laju. Jadi jawapan ni tak boleh jawab dalam alasan kamu. Kamu tulis lebih laju, salah. Faham? Jadi yang pertama dia kata bilangan lilitan gegelung. Apa jawapan kita? Cuba tengok bilangan lilitan gegelung. Ada 50, ada 10, ada 50. Apa jawapan kita? Ya? Ya, bilangan lilitan yang banyak. Apa alasannya? Ya? Adakah motor menghasilkan arus? Motor menghasilkan arus ke? Tak ada kan? Menghasilkan apa motor sebenarnya? Genetik kenapa nak hasilkan arus? Itu dia faham itu kan? Apa dia? Ya? Menghasilkan tenaga kinetik yang lebih banyak. Menghasilkan tenaga kinetik yang banyak. Senang kamu kata sini kan? Betul juga tu rasa. Atau kamu kata menghasilkan daya yang tinggi. Bila dia berputar, kenapa berputar? Sebab daya. Daya yang tinggi. Jadi kalau kamu dapat soalan ni yang popular dalam bab ni kan, yang popular, alasan popular, betul kan? Akademik itu alasan popular, kamu boleh jawab lagi kan? Alasan popular dalam bab ni iaitu daya tinggi, lagi satu kekuatan, dia bracket lah, medan magnet yang tinggi. Ini jawapan-jawapan yang popular. Faham? Tapi janganlah kamu jawab redah lah. Tengok pada soalan lah. Ini soalan yang popular. Jawapan yang popular. Mungkin lepas kalau ada masa juga ajar kamu cahaya kan. Topik cahaya kan. Okey tengok. Okey, apa jawapannya? Kamu jawab ni tenaga kinetik tinggi. Betul. Okay, berdaya bertambah. Mana? Daya bertambah. Kekuatan medan magnet pun bertambah. Nampak? Tenaga kinetik pun bertambah. Betul lah. Itu pun betul juga. Tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Kalau orang tak faham, dia tahu lagi kamu dapat markah pertama, markah yang kedua. Ingat alasan ni. Faham alasan kat atas ni. Ni popular alasan popular. Itu kita belajar kamu apa nama bagi tu? Radioaktif, ingat tak? Ada alasan-alasan popular kan? Alasan popular. Cahaya pun ada alasan popular dia. Okay, lepas tu kamu lupa tanda kan? Kamu pilih banyak, kamu tanda. Banyak. Tanda, betul tak? Ini cara nak jawab yang tepat lah. Maksudnya, Y tu kamu dah buang. Boleh Y tu kamu dah buang. Okey. Kita pergi pada yang seterusnya. Bilangan bateri yang digunakan. Kita tengok gambar ni ada bateri, 3 bateri. Ada 1 bateri. Ada 3 bateri. Jadi kita jawab macam mana? Ya, banyak. Bagus. Kamu dah faham tu aja. Jangan cakap 3 kan. 3 salah. Faham? Jadi jawapan dia banyak. Nak jawab 3 boleh. Boleh banyak iaitu 3. Itu okey. Itu boleh. Nak tulis jugalah. Dia banyak. Okey, alasannya? Okey, bagus. Tenaga elektrik yang banyak. Ataupun kamu boleh jawab tadi ulang balik. Daya yang tinggi. Dah. Nampak? Daya yang tinggi. Atau kamu kata kekuatan medan magnet yang boleh. Boleh terima juga. Nampak? Dekat sini meningkat arus betul lah. Arus tenaga elektrik tambah. Okay. Kamu tak menghasilkan tenaga itu atau tenaga yang tinggi. Apa boleh lah. Okay kan? Maka 3. Maka 4. Kita nak tunjuk kamu benda-benda yang kamu simplify. Hafal tu je. Okay, kita tengok yang kita pilih. Ni dah 2. Siapa dominan? Nampaknya X dengan Z dah dominan. Boleh? Dominan. Sekarang kita tinggal satu lagi pilihan kita. Bentuk magnet kekal. Bentuk magnet kekal yang kita nampak di sini. Bentuk mana? Bentuk X ke bentuk Z yang kamu nak pilih magnet kekal ni? Bentuk X kan? Bentuk, kita panggil bentuk apa ni? Dia tulis sini kan? Kamu boleh pilih. Bentuk dia ialah
semi bulatan. Ini pelik sangat lah bentuk segi tempat ni kan. Jadi kamu akan pilih X lepas ni. Betul? Jadi kenapa jawab bentuk semi bulatan? Kekuatan medan magnet bertambah. Okey dah. Nampak? Senang kan? Kekuatan medan magnet bertambah. Dia cakap medan magnet di jarian. Okey, tak apa. Itu jawapan yang spesifik. Jawapan umum dia boleh terima. Jadi aku nak ajar kamu, kita hafal jawapan umum saja. Dapatlah kan, gitu. Okay. Pilihan, dah tentu kita pilih X. Tulis X. Sebab kan, silap. Ni markah 5. Ni markah 6. Ni markah 7. 7 markah soalan ni. Senang dapat markah. Kamu buat detail lah. Kamu buat salah, habis. Bye-bye ya. Okay. Kita pergi pada soalan satu lagi. Soalan macam ni juga. Soalan structure. Soalan ni soalan transformer. Transformer kamu kena ingat juga kan? Cara-cara dia. Itu penting kan transformer kan? Okey, dia kata sini dalam amal sekolah transformer injak turun digunakan. Dia kata sini transformer injak turun. Sebenarnya kebanyakan transformer kita guna adalah transformer injak turun. Injak naik ni dekat power station je. Faham? Injak naik ataupun dekat substation mana-mana lah. Ada akan ada injak naik sikit kan? Dia kata digunakan menyalakan mentor 12 volt. 12 volt. Okey. 3 transformer ada PQR. Nak nurunkan voltan 240 kepada 12. Nampak? Dapat turun. Ciri transformer tersebut. Okey dah. Beri sebab yang sesuai. Okey, sekarang cikgu tanya kamu voltan yang kita nak turun ialah voltan pertama voltan apa? 240 voltan apa? Voltan apa ni? Voltan yang kita dapat. Voltan yang kita dapat dia panggil apa? Voltan input ataupun voltan primer. Boleh? Voltan input ataupun kita panggil voltan primer. Kadang sikit lah 240. 240 ni iaitu 240. Okey, lagi satu. 12 volt ni apa pula? Ya. Ya, voltan output iaitu voltan sekunder. Okey, jadi kita tahu bahawa primer bahagi sekunder ialah 240 jadi 12. Boleh? Jadi kau boleh bagi kan. Dan ini setara dengan nilai bilangan lilitan primer bahagi dengan bilangan lilitan sekunder juga. Okey, kau dapat berapa? 20. Maksudnya 20 nisbah 1. Betul tak? 20 nisbah 1. Ini 20. Ini 1. Jadi maksudnya 20 nisbah 1. Dari jawapan kan nampak? Sini kan? Itu tak apalah. Okey, sebenarnya VP per VS 20 nisbah 1. NP per NS 20 nisbah 1. NP ni apa? Cikgu dah beritahu jawapan dia, saja tanya kau balik. NP tu apa? Tadi macam terang kan tadi. NP per NS. NP apa? Apa tu? NP apa? Number of turn. Number of turn maksudnya apa? Bilangan. Tadi kita bincang ni, bilangan apa? Dah, bilangan lilitan. Number of turn. Boleh faham? Bilangan lilitan. Tu maksud dia. Tu dia. Jadi kita tengok sini, bahan yang sesuai untuk teras besi. Ni kamu kena baca. Kalau kau baca, kamu hafal, dalam buku tu kau boleh jawab kan. Apakah bahan yang sesuai untuk teras besi? Dia ada kat sini. Apa nama dia? Besi apa kita pilih? Ya, teras besi lembut. Bila kamu jawab tersebut, kamu tanda right sini. Okey kan? Dan bentuk teras. Kita dah pilih bentuk apa? X ke Y? Dia ada X ada, Y ada. Ini X, ini Y. Ini pun X balik. Bentuk apa?
untuk H kan. Kita pilih H dan kita pilih nisbah 20/1. Kalau kamu dah tahu yang ni, terus kamu boleh pilih R. Nampak? Dapat 7 markah. Okey, bahan untuk teras itu kamu dah pilih tadi, itu besi lembut. Apa alasan dia? Tahan apa? Salah ni kamu tak baca lah. Kalau kamu baca sekejap jawab. Sebab tu suka kamu hafal. Bila kamu hafal, kamu baca cepat je jawab. Apa dia? Tak payah nak fikir apa dia. Tak dapat. Kamu hafal je. Mudah. Jadi apa dia? Apa jawab dua alasan yang popular tadi? Oh, akan tak ingat kot dua tu je. Ya? Daya tinggi. Tapi sebenarnya tak bertepat ingat kan. Lagi satu. Kekuatan medan. Itu boleh. Tapi sebenarnya dalam transformer ni tak sesuai tu. Transformer ni sesuai kita pilih besi lembut kerana ni jawapan yang paling tepat kan. Mudah. Ingat. Mudah apa? Dan mudah di apa? Kau tak ingat langsung ni. Mudah dimanagkan dan mudah dinyah-managkan. Ini kamu kena hafal. Nampak je besi lembut, mudah dimanagkan, mudah dinyah-managkan. Ini semua dalam nota cikgu semua ada situ kan. Buku bagi buku tu macam kecutan akhir kan, dia buku intipati skema kan sebenarnya. Intipati skema yang ada dekat ni. Tapi taklah keseluruhan, tapi dapat juga dalam berapa persen. Biasa juga ambil pada soalan SPM ni. Berdasarkan khidmat SPM kan. Okey, dapat dah markah ni, markah yang pertama. Ni markah yang kedua. Okey, bentuk besi lembut yang pilih, kita pilih lah bentuk apa? Bagus. Kita dapati bentuk yang ni. Kita pilih macam ni. Maksudnya kita nak gelung primer dengan gelung sekunder diletakkan sekali. Dalam teras besi lembut. Ni teras besi lembut lah. Ni apa teras besi lembut ni? Yang benda bentuk structure ni Jadi apa dia punya ni? Alasan dia. Kita pilih bentuk X ni. Kekuatan medan magnet tinggi. Itu mungkin boleh terima lah. Itu kalau kamu emergency kan. Okey, jawapan yang ni kan sebenarnya kan, jawapan dia dapat mengelakkan, mengurangkan kebocoran plug magnet. Sebenarnya daripada primer nak ke sekunder dia akan menghantar medan magnet, mengaruh. Jadi sini dia kata ni mengurangkan kebocoran plug magnet. Ni kamu ni. Kamu tengok je bentuk ni otomatik mengurangkan kebocoran plug magnet. Kalau macam besi lembut mudah dimainkan ini. Tapi kalau kamu nak cakap kalau dah teruk sangat kekuatan medan magnet, tambah kamu jawab terpulang. Tapi mungkin boleh jawab betul atau salah. Itu kurang tepat lah. Dapat mungkin kurang tepat. Itu cuma alasan popular je lah. Ni markah 3, ni markah yang keempat. Okey, yang seterusnya MT.O. Kita pilih. Kamu tu macam ni susah sikit kan, kata besar kecil kan. Kamu kalau rasa macam dua-dua macam boleh kan, besar A tu 20 ni sebuah 1. Bila skema dia tulis, terus dulu jawapan. Untuk soalan macam ni, faham? Untuk soalan bagi bateri tadi tu, bilangan macam ni, kita kena jawab banyak sikit. Boleh? Dalam bentuk macam ni, kita boleh jawab macam ni. Ataupun kamu jawab, kalau takut jawab banyak atau. Besar atau ni kan. Apa alasan ni? Nilai ni. Apa alasan dia? Mana idea? Dapat menurunkan voltan output. Sebab ini adalah transformer injak turun. Faham? Transformer ini dapat menurunkan output kepada 12 volt. Sebab kita nak turunkan 240 kepada 12. Kan? Jadi kita pilih nilai ni. Boleh kan? Ini jawapan yang
apabila lah. Jadi pilihan dah tahu lah. Pilihan kita adalah R. Okay, faham tak ni? Lagi ada satu benda yang penting juga nak terangkan. Mungkin kamu tak ingat lah kalau dia tanya. Okey, teras besi ni, besi lembut ni, dalam keadaan berlapis-lapis. Ni faham? Berlapis macam buku lah. Dia berlapis-lapis. Ya, berlapis-lapis. Atau kita panggil berlamina. Apa alasan kita pilih teras besi ni reka bentuk dia berlamina? Ini saya jom tambah soalan. Berlamina. Kamu sekarang baca tak apa, cikgu terang, kamu faham balik pun tak apa. Tapi kalau kamu lupa sampai esok paling rugi. Apa dia? Berlamina apa? Sahabat, dapat mengurangkan arus pusar. Okay, dapat mengurangkan arus pusar kan? Itu antara jawapan. Mari tengok buku sekejap, kita tunjuk kamu. Buku buka dulu buku elektromagnet ni. Cikgu tunjuk kamu berlamina. Semua ada sama lah ada. Ambil mesin. Okey, tahun ni cikgu bagi tajuk ni dalam, dia tak banyak kan, mungkin 1 bintang lebih sikit lah untuk tengoklah dia punya kaedah dia kan. Banyak ilmu elektromagnet. Ada transversal besi lembut berlamina kalau kamu tengok. Ada sini. Mana ada teras besi lembut, kamu carilah ada kot. Teras besi dalam ni dalam transformer. Transformer berlamina. Teras besi lembut berlamina maksudnya mengurangkan arus pusar. Apalah kamu tengoklah dia. Kalau tak ada kamu terjadi tambah sini. Tak ada. Kamu tak apa perasan ada ke tak ada? Okey dah Okey, cikgu teruskan soalan yang seterusnya. Tadi kita dah bincang soalan mencipta, menilai. Kita ada buat 2 soalan tadi. Soalan ni dan soalan ni. Okey, kita sambung balik soalan menganalisis. Nanti kalau kamu buat ni, kita dah boleh ingat. Kita sambung analisis lagi Kita buat soalan yang ini. Tanya kamu ini kamu dah buat ke belum soalan ni? Gambar ni? Belum tak ya? Okey, belum tak apa. Okey Okey, tengok betul soalan ni. Soalan ni kita tengok betul lah apa yang tersirat dekat dia Okey, soalan dia kita baca. Kau baca dulu. Okey, tengok gambar. Okey, bandingkan ketebalan dawai kuprum. Ketebalan dawai kuprum. Jadi tengok sini dawai kuprum. Inilah dawai dah. Jarak. Ini dawai dah. Nak bandingkan dengan apa? Raja. Betul. Jadi cuba jawab ni. Ketebalan dawai kuprum 6.1B lebih besar daripada 6.1A. Okey, betul. Okey, kamu jawab ni Kedawai kuprum 6.1B lebih tebal. Lebih besar pun boleh, tak masalah. Okey, banding pertama. Banding kedua, itu sudut ayunan dawai kuprum. Sudut ayunan kau boleh tengok Sudut ni maksudnya ni ayun. Dia ni ayun. Okey, kau jawab. Sudut ayunan dawai kuprum raja 6.1B lebih besar daripada 6.1A. Okey, bagus. Sudut ayunan lebih besar. Maka 2. Okey, yang ketiga, daya yang bertindak ke atas dawai kuprum. Daya. Maksudnya daya mana? Cuba jawab. Yang ketiga ni. Apa kamu nak jawab? Jangan jawab daya tu. Kamu jawab sini. Ikut soalan ni. Daya yang bertindak ke atas dawai kuprum. Raja. Tu je. Yang kamu boleh tambah ada kinetik yang salah. Itu soalan dia. Kan tu kita banding. Hubungan dah tu je. Apa dia? Right. Senang sangat ni pun. Macam kamu kalau tengok susah mana. Okey, kalau orang ayun buayan, dia tolak sikit je.
Dengan tolak double ajuk mana daya lebih? Dah jawablah. Senang je. Oh, Fikir lain ni. Fikir pelik-pelik buat apa? daya bertindakan sampai pukul Ha. 3.1 tinggi berusaha bertindak maksudnya. Okey dah. Betul. Sepatutnya kamu jawab tadi dah awal. Sebab ada kamu gangguan sikit lah dia punya pemikiran kan. Dia jadi gitu. Okey, markah 3 Okey, tengok sini. Jadi kamu tengok sini. Tebal. Nipis. Betul tak? Kamu catat supaya kamu nampak. Sudut besar. Sudut kecil. Betul? Asingkan kan. Lagi satu kita cerita tentang daya. Daya kecil. Daya besar. Boleh? Jadi nyatakan hubungan antara daya ke atas dawai kupram, daya lah, dengan ketebalan. Jadi kamu jawab apabila ketebalan wayar tembung. Apabila ketebalan wayar kupra bertambah, Ya, daya bertambah. daya bertambah. Okey. Ketebalan bertambah, daya bertambah. Boleh kan? Okey, yang kedua dia kata hubungan, yang cuba yang jawab kedua pula. Apabila Apabila saiz sudut ayunan dawai kupra bertambah, daya yang bertindak ke atas dawai kupra bertambah. okey, betul lah macam terbalik jawab Tapi okey lah tu, dalam fizik tak ada masalah. Kalau kata apabila daya yang bertindak ke atas kupram bertambah, maka saiz sudut ayunan bertambah. Itu sebenarnya jawapan dia, tapi tak apalah. Kalau dalam fizik dia tak ada masalah. Yang penting ada perkataan bertambah. Itu yang penting. Itu yang kita berkaitan dengan soalan ni kan. Okey. Kita selesai. Pertama cikgu tanya kamu, kenapa dawai yang tebal ni, dawai yang tebal, dia punya daya dia tinggi. Kenapa daya tinggi? Tebal. Tebal maksudnya apa tinggi sambil daya? Bila tebal, arus bagus. Arus dia tinggi. Boleh? Bila dawai itu tebal, arus tinggi, rintangan dia adalah tinggi ke rendah? Rendah. Bagus. Jadi bila arus tinggi, daya tinggi. Boleh? Kamu jawab kinetik ke apa. Sebab bala-bala tu boleh lah. Tak ada masalah kan. Tapi tengok pada soalan ni, kamu buat reka baru. Okey kan? Okey, itu saja soalan ini menganalisis. Kamu tengok soalan ini. Nampak? Okay, itu soalan menganalisis. Okey, kita pergi pada soalan yang tadi lain-lain pula. Soalan aspek alasan. Cikgu rakam kan? Rakam, okey. Okey, kita pergi pada soalan yang berikutnya. Itu soalan menilai dan mencipta. Kita buat soalan yang besar sikit. Okey, kan? Soalan, cikgu ingat kita buat soalan transformer lah. Kan? Transformer. Soalan ni. Ya kan? Transformer supaya kamu boleh ada idea sikit nak jawab lah. Dah harap keluar lah tahun ni. Apa kita bincang ni keluar lah dengan kampus selesa kamu kan. Okey kan? Boleh lah skor. Nanti kamu dah tulis tak skor kan. Itu je. Okey, data raja menunjukkan sebuah transformer dengan kecekapan rendah. Okey lah. Itu masalah ni kan. Dengan mengubah suai, kecekapan transformer meningkat. Maksudnya daripada rendah pada tinggi lah. Nyata terangkan penyesuaian. Okey, yang pertama, jenis dawai yang digunakan untuk dawai. Bahan yang untuk dawai. Bahan apa dawai ni? Ya? Ya, kupram ataupun tembaga. Bagus. Dia dapat idea. Itu betul alasannya. Diameter dawai. Dawai yang nipis ke tebal? Tebal, bagus. Okay, dah jawab. Bahan digunakan untuk teras besi? Ya, besi lembut Besi lembut. Bagus. Jarak antara gum primer dengan sekunder? Dekat ataupun rapat. Bagus, kamu boleh jawab. Okay, lagi sikit. Cikgu nak tengok ada punya alasan ni. Okey, kamu dah jawab tadi. Bahan dawai ialah kupram. Jadi apa alasannya? Okey, mengalihkan arus tinggi ataupun kamu boleh jawab rintangan yang rendah. Okey, boleh kan?
tangga rendah, arus tinggi, betul. Diameter wire yang tebal, yang kamu jawab tadi, alasannya? Sama juga, ataupun pilih tangga rendah kan. Kalau cikgu jawab di tangga rendah, terus senang kan. Arus tinggi pun betul, tak ada masalah, tepat juga kan, jawapan tu kan. Okey, jenis bahan iaitu teras besi lembut, alasan? Mengurangkan kebocoran flux. Salah. Flux ni. Salah. Teras besi lembut apa jadi? Oh ni. Mudah 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 mainkan, mudahnya mainkan. Tu je. Nah, tu dah kan. Ni kena hafal ni teras besi lembut. Kalau ingat copper, kita akan tahu. Okey ni. Ciri-ciri teras, ni bahan ni kan. Ciri-ciri teras besi lembut. Ciri dia, tak ada tadi, tak tanya pun. Ciri teras, ciri apa? Ciri macam mana? Dia ciri dia berlapis ke berlamina kan? Kan? Berlamina, apa alasannya? arus besar. Okey, mengurangkan arus besar, bagus. Yang ni jarak antara ni, kau pilih rapat je juga kan? Jarak antara primer dengan sekunder. Jadi kita pilih jarak yang rapat ataupun kita jawab macam ni kan? Ni kena buat ayat sikit lah. Lilit ke gelung sekunder di atas gelung primer. Elok kamu jawab macam ni lah. Rapat ni boleh juga, tapi cikgu rasa ini lagi tepat lah kan? Okey lagi tepat. Kamu kena hafal lah. Ini kamu kena hafal semua ni kan? Alasan dia apa? Dapat mengurangkan kebocoran. Kebocoran flux ni. Nampak tak? Ini soalan-soalan ni kata ini soalan SPM tahun bila nanti kita tengok lah soalan tahun bila. Jawab dalam jadual macam ni. Nampak 2015 soalan ni kan. Okey ni markah dia lah. Nampak? Markah dia kamu kena lengkapkan. 10 markah soalan ni kan. Tak susah soalan ni kan. Ada 10 markah. Dan buatlah bentuk jadual ni lah. Supaya lebih tepat aspek asal. Kamu nampak markah. Kalau lebih lagi buat lebih kalau boleh. Okey, kita pergi pada yang tu menilai mencipta balik. Itu transformer kan. Nampak kamu cuba boleh buat transformer ni kan. Okey ni. Okey, itu soalan 2015 dah keluar. Tengok 2016 keluar lagi transformer. Kita tengok apa soalan ni, sama juga ke atau lain sikit tengok kan. Try buat kan soalan satu lagi transformer. Soalan nampak. Ni 2016. 2 tahun berturut-turut keluar soalan yang sama. Ni macam pelik lah. Ajaib sikit lah kan. Sepatutnya tak keluar dah tahun lepas. Ini susah sikit lah. Kalau cikgu dah buat apa, analisis gagal lah. Okey. Okey, dia kata model transformer injak naik. Kenapa dia kata transformer injak naik dalam gambar ni? Okey, primary, ini primary. Yang ni secondary. Primer, sekunder. Kenapa kita kata injak naik? Dari segi gambar ni, apa dia injak naik? Ada idea? Kenapa kita kata injak naik? Sebab ini primer, ini sekunder. Jadi kita tanya mana banyak lilitan? Okey, tadi bilangan lilitan sekunder tinggi. Betul? Bilangan lilitan primer rendah. Jadi rendah ke tinggi maksudnya naik. Injak naik. Tak, injak bukan injak. Injak naik. Jadi voltan primer dengan voltan sekunder, mana lebih besar? Ya, sekunder besar. Primer rendah. Apa formula yang mengaitkan dia? Ini formula. NP per NS sama dengan, okey. Saya boleh terang kamu lah. Jadi kira siap. NP per NS sama dengan ya, okey, VP per VS. P sini, P sini. Faham? S sini, S sini. Yang kita kira 20 1 tadi tu. Itulah. Okey, dah bagi kita teruskan soalan ni. Saya saja tanya sikit kamu.
Pembuasan transformer injak naik, okey, kepada injak turun. Jadi injak naik tukar pada injak turun. Kamu tahu lah injak turun mesti terbalik lah kan. Okey kan, injak turun. Dia nak tukar kepada injak turun. Terang mesra yang dilakukan. Transformer yang lebih cekap, maksudnya tenaga tak hilang. Yang kamu bincang tadi tu yang tu kan. Okey. Ni, yang pertama dia kata bilangan lilitan primer dengan sekunder. Dia tanya macam mana yang lebih? Kan? Primer dengan sekunder, mana yang nak lebih? Sekunder ke primer? Tak jadikan injak turun? Yang lebih? Primer yang lebih. Tukar kan? Ini dawai yang gelon gunakan. Dah tahu dah dawai apa? Cuprum. Okey. Bahan teras besi. Lembut. Struktur dia berlamina. Bagus. Cara lilitan tadi sama tadi. Apa ya? Ayat tu ingat tak? Membalut, melilitkan, gegelung, sekunder di atas, gelung primer. Itu sebenarnya. Boleh faham? Okay. Jadi kita jawab sini soalan ni. Okay. Soalan pertama dia kata, okey, kamu jawab sekarang bilangan lilitan gelung primer. Kamu jawab bilangan gelungkan primer lebih daripada sekunder kan? Itu primer lebih daripada sekunder. Apa alasannya? Nama apa? Injak turun. Nama turun, dia tinggi. Dapat menurunkan voltan. Kamu tengok tadi apa cikgu bagi ni, mana tadi hilang pula ni. Nampak tak? Menurunkan voltan kan. Kalau voltan ni tinggi, bilangan tinggi, voltan tinggi. Nampak tak? Kalau kita sebaliknya berlaku kan. Voltan rendah kan. Cerita tentang yang ni lah kan. Jadi dapatnya menurunkan voltan output. Sebab output menurunkan voltan output atau mengurangkan voltan output. Jadi kamu kena hafal transformer. Transformer injak naik apa? Apa fungsi dia? Mengurangkan. Menambah, menaikkan voltan output. Input apa ni? Output. Janganlah ubah pula. Output lah. Okey, injak turun. Fungsi transformer injak turun. Mengurangkan atau menurunkan. Okey, bagus. Okey, ini markah 1, ini markah 2. Okey, diameter wire kita pilih tadi, kamu jawab apa? Tebal. Alasannya? Ya? Tangan? Kuat sikit. Plus kan dia? Rintangan rendah. Plus sangat betul kawan. Okey, ni bahan teras. Kuat sikit? Bahan teras tu dia nama bahan tu struktur. Bahan teras selembut. Alasan? Tengok juga. Cikgu tak kisah kamu tengok tu. Nanti kamu bila lepas PhD kamu tak baca lah tu. Sebab tu tak cikgu ada tu. Mudah dimenekkan, mudah tu kamu hafal je. Sebab tu cikgu suruh kamu hafal datang sini. Bila kamu hafal sekejap je. Cikgu nak ajar cepat. Bila kamu cepat, kamu pun senang. Kamu senang, bisa. Sebab kamu tak ada masa kan ada banyak dah ni. Nak bisa ni. Okey ni. Ciri keras sembut. Struktur lah tu. Berlamina. Alasan? Dalam mengurangkan arus pusat. Ini kena hafal ni. Ini kena hafal setiap. Boleh kan? Okey, jarak antara gelung primer dan sekunder. Rapat apa ayat tadi? Soalan. Melilitkan. Okey, bagus. Sekunder di atas sekunder. Lilit ke sekunder. Okey. Alasannya? Okey, bagus. Menggunakan kebocoran flux magnet. Nampak?
Bahan dawai kuprop. Alasan? Harus tinggi. Ada perintangan? Bagus. Boleh Kau jawab dua pun tak apa. Dua alasan pun tak apa Jawab dalam bentuk jadual macam ni. Nampak tak? 2 tahun berturut-turut keluar soalan ni. Nampak tengok. Jawab sampai 12 markah. Tapi sebenarnya markah dia 10. Kenapa jawab lebih? Takut kamu jawab salah. Bila jawab salah, katakan kamu salah ni. Cikgu saya salah ni lah. Ini pun salah lah contoh. Kamu tetap dapat markah 10. Markah maksimum. Sebab apa? Kamu dah jawab lebih. Itu tujuan dia Kamu kena jawab betul lah. Itu cara nak jawab soalan ni. Okey. Kita teruskan balik. Apa kita buat tadi? Soalan ni soalan teras besi lembut berlamina. Okay, kita sambung lagi soalan aspek dan alasan. Bekal alasan apa? Soalan pakai kita nak menjadi ni. Okey, menganalisis. Kita boleh soalan menganalisis. Kita buat soalan 2019 terdekat dengan kamu. Soalan ni. Okey, soalan dia begini baca. Dia kata caja pengecas satu paranti dengan transformer injak turun. Injak turun. Apa fungsi transformer injak turun tadi? Ya, bagus. Menunjukkan satu pengecas untuk komputer riba. Okey. Spesifikasi bagi transformer injak turun. Dia bagi injak turun dengan spesifikasi kereta mainan. Satu cas untuk kereta mainan. Satu lagi cas untuk apa nama? Komputer. Okey, kita boleh tengok sini. Ini nilai dia. Bilangan lilitan 2004, 190. Kita banding gambar. Banding nombor ni senang. Okey, tengok soalan pertama. Soalan ni senang sangat. Senang kalau tahu cara jawab lah. Pertama, perhatikan rajah ni, bandingkan voltan input. Cuba tengok voltan input. Input maksudnya primer ke sekunder? Ya, bagus. Input tu adalah primer. Dia mula sekali masuk. Jadi tengok number bilangan voltan input primer. Ada? Tapi ada tulis input voltan lagi cantik lah. Input voltan kamu tengok. 240. Ini. Jadi jawab macam mana? Sama. Ataupun kamu boleh tulis dalam ayat yang cantik. Voltan input darjah 6.1 sama dengan 6.2. Tulis sama pun tak ada masalah. Okey, voltan input sama. Jadi kamu tulis dalam darjah betul macam ni. Input sama. Boleh? Voltan output. Okey, bagus. Buat macam ni. Besar. Boleh buat betul. Voltan input 6.1 lebih daripada 6.2. Okey. Yang berikutnya bilangan lilitan. Tengok bilangan lilitan gergelong sekunder. Bilangan lilitan gergelong sekunder. Tengok baca betul. Cuba jawab. Bilangan lilitan gergelong sekunder 6.1 lebih besar daripada 6.2. Okey, bagus. Kamu buat Boleh Boleh Ini gambar dia. Lepas ni kita tahu soalan apa? Hubungan. Hanya apa pula jawab hubungan. Okey, jadi soalan dia begini, hubungan. Okey sini hubungan tadi kita tengok yang apa tadi kita jawab tadi. Ini sama. Tinggi. Ini rendah. Ini tinggi tak ni kan? Ini rendah. Betul? Dia akan tanya hubungan apa. Okey. Berdasar. Dia tanya lagi. Bandingkan lagi. Dia banding lebih sikit. Nisbah antara lilitan primer MP per NS. Apa jawapan dia? Banding lagi Sebab bilangan lilitan primer 62 lebih besar pada 6.2. Ya, lebih besar daripada 6.2 lebih besar daripada 6.1 kan. Jadi ini lebih besar, ini lebih rendah. Boleh?
Betul lah. Atau kamu boleh tulis MP begini. MP per NS Raja Raja 6.1 kurang daripada 6.2. Jadi pun boleh jawab. Itu tak ada masalah lah. Okey, ni. Berdasarkan jawapan anda, nyatakan hubungan antara MP per NS dengan voltan output. Jadi tengok apa MP per NS. Ini. Tera, voltan output. Ini. Allah. Jadi cuba jawab. Apabila NP per NS bertambah dan output berkurang. Okey, boleh kamu cerita tentang ni lah. MPNS ni lah. Yang ni lah. Ini dengan voltan output. Boleh tak? Okey. Itu cara nak jawab soalan ni lah. Kalau boleh jawab tak berkadar susah. Tapi cikgu minta kamu jawab macam tadi lah. Okey. Sudah ni. Saya. Okey dah lah analisis. Kamu dah cover ni. Jalan-jalan ni kita dah masuk kita boleh bincang lah. Okay, ada apa-apa soalan tanya? Ingat, ikutlah kat sini je lah Ada apa-apa soalan tanya? Jadi minta minggu depan kamu hafal tajuk cahaya dia. Cahaya Dia stop ke rakaman hafal tajuk cahaya. Kamu kena hafal betul lah Baru kena nampak kesan dia kalau kamu hafal. Kalau kamu tak hafal, cikgu susah sikit tolong. Dalam elektro